Okey, bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum. Nama saya Nak Akila binti Zaini dan saya daripada DSM 4D. Okey, hari ini saya nak terangkan tentang khusus latihan kepimpinan pekerja syarikat terhadap Proton Holding Berhad. Okey, hari ini saya nak terang pasal latar belakang dengan dia punya latihan dan pembangunan. So, untuk latar belakang yang pertama, dia telah ditubuhkan pada 7 Mei iaitu pada tahun 1983. Siapa yang mengasas adalah seorang pengasas yang sangat-sangat berwawasan tinggi iaitu YB Tun Dr. Mahathir. Pada masa itu dia adalah merupakan seorang Perdana Menteri pada tahun tersebutlah. Yang kedua adalah syarikat Protoni atau dikenali sebagai Perusahaan Automobil Nasional Sdn Bhd merupakan pengeluar pertama kenderaan di Malaysia. Kenapa dia nak laksanakan projek ni? Sebab dia nak mencapai aspirasi negara supaya menuju ke arah perindustrian yang lebih maju serta dia dapat berdaya saing dengan negara luar. Sebab sekarang negara luar dia lebih maju daripada kita. Jadi masa tu kita nak lawan dengan dia, kita nak sama-sama maju dengan dia. Lambang bagi kenderaan Proton pula adalah lambang perisai biru gelap yang merangkumi sabit kuning yang diletakkan di bawah kuning bintang 14 pecah iaitu merujuk kepada bendera dan Jata Negara Malaysia. Seterusnya adalah yang kita tahu baru-baru ini logo yang telah ditukar atau diperbaharui oleh Proton. Logo baru ni dia memampangkan kepala harimau iaitu berwarna kuning yang digayakan pada roda hijau tombol atas perisai biru gelap dengan nama Proton dalam huruf kuning dalam teks full 3. So, bagi latihan dan pembangunan pula. Pengenalan bagi latihan dan pembangunan pula adalah latihan dan pembangunan merupakan salah satu yang sangat penting dalam usaha mempertingkatkan prestasi pekerja bagi mematuhi peranan dan matlamat yang ditetapkan oleh sebuah pertubuhan syarikat. Kenapa dibuat? Sebab dia sangat penting lah. Kadang-kadang kalau kita tak buat latihan dan pembangunan, syarikat atau pekerja yang bekerja di syarikat itu dia akan jadi mundur sebab dia tak ada pembaharuan teknik yang diajar. Sebab zaman sekarang kan dia makin lama dia makin maju kan. Sebab itulah. So, next adalah ia dapat mempetikkan kemahiran bekerja, mewujudkan jalinan hubungan yang harmoni di kalangan pekerja dalam membantu membina semangat kerja berpasukan sama ada di kalangan subordinat dengan lebih produktif. So, yang ni pun sama. Kenapa latihan dengan pembangunan tu penting? Supaya kemahiran seseorang pekerja tu dapat ditingkatkan. So, jadi dia sentiasa up to date lah dia punya kemahiran kan, dapat belajar sesuatu benda yang sangat-sangat baru. So, last sekali adalah matlamat pengurusan untuk melahirkan pekerja yang produktif serta berkemahiran tidak akan berjaya dicapai sebagaimana yang dirancang. Korang pekerja tidak memahami atau diberi pendedahan awal tentang sasaran matlamat pengurusan. Kalau kita nak pekerja tu sentiasa orang cakap up to date, boleh buat semua benda kan, berkemahiran dalam semua benda. Contoh sekarang orang yang kerja boleh ada kemahiran komputer. So dia nak yang macam tu. Dia kena sentiasa berjaya untuk memahami kemahiran tersebut. Kalau dia tak tahu pasal kemahiran tersebut sangat susah sebab kemungkinan dia akan melibatkan kos yang rugilah. Dia akan buang pekerja atau dia akan mengambil pekerja baru sebab dia nak ada pekerja yang ada pengalaman dalam kemahiran. So, itu sahaja daripada saya. Saya akan bagi kepada kawan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Harif daripada DSM
Dan hari ini saya ke bahagian saya. Tajuk aktiviti program kali ini ialah khusus latihan kepimpinan pekerja syarikat Proton yang bertempat di Proton Holding Berhad Shah Alam, Malaysia. Anjuran daripada Proton Holding. Tujuan aktiviti program ini adalah supaya ia dapat mengubah aspek kepimpinan di dalam diri. Kita membantu mereka untuk diri mereka menjadi pekerja yang sangat boleh dan berfungsi pekerja yang lain. Seterusnya, supaya ia dapat mengaplikasikan segala ilmu dan pengalaman yang dipelajari. Objektif untuk aktiviti program kali ini adalah membina keyakinan diri pekerja bagi berdepan dan melakukan hal-hal dan kerja. Seterusnya, supaya dapat membentuk jati diri yang lebih berdisiplin dan menyumbang pada syarikat. Seterusnya, mengenal pasti cabaran-cabaran masa kini dan cara menanganinya. Keempat, berlatih dan menggunakan prinsip-prinsip kepimpinan yang berkesan dalam kerja. Selain itu juga, mengenal pasti dan menggunakan kepentingan dinamik kumpulan untuk semangat kerjasama kumpulan dan menjayakan organisasi. Objektif yang terakhir ialah bina dan mengeratkan hubungan silaturahim sesama pekerja serta masyarakat. Sasaran untuk aktiviti program kali ini ialah semua pekerja baru dan pekerja yang masalah prestasi pekerja. Manakala untuk pelaksanaan aktiviti ini adalah program dalam dan privat. Khusus ini juga akan diadakan seperti maklumat di aktiviti yang akan dijalankan pada program kali ini adalah termasuklah taklim program, icebreaking, ceramah kerohanian dan kesedaran, penerangan tentang kepimpinan, aktiviti kemahiran kepimpinan dan aktiviti penyelesaian masalah. Seterusnya, kita juga ada aktiviti radar seperti sukaneka dan juga program tukar kepimpinan dalam diri dan penerangan tentang kepimpinan oleh ceramah dan diakhiri oleh makan malam dan majlis penutup. Jika itu saja saya dan Selamat sejahtera, nama saya Rebecca Ruth dari Seksyen DSM 4D dan kumpulan kami dari syarikat Proton Holdings Berhad. Kami telah memilih untuk membuat program kursus kepimpinan untuk para pelatih kami selaku pengurus di syarikat Proton Holdings Berhad. Jadi, bahagian saya akan menerangkan tentang teknik latihan untuk program latihan kepimpinan pekerja syarikat Proton Holdings Berhad. Kami selaku AJK, kami telah bersetuju untuk menggunakan dua teknik, iaitu teknik syarahan dan teknik lakon peranan. Jadi langsung sahaja untuk teknik syarahan, sebab kami memilih teknik syarahan kerana teknik ini melibatkan komunikasi dua hala antara jurulatih dan pelatih. Dan seterusnya ia juga dapat menyampaikan maklumat kepada kumpulan yang besar. Biasanya lebih daripada 20 orang pelatih. Seperti yang kita tahu, setiap program yang melibatkan jumlah yang ramai sememangnya akan menggunakan teknik syarahan kerana teknik syarahan dapat dilaksanakan secara cepat dan masa kursus dapat dikawal oleh jurulatih dengan baik. Dan seterusnya, syarahan dapat mempertingkatkan motivasi dan kesedaran peserta tentang sesuatu tajuk. Jadi, pelatih akan sedar melalui setiap penyampaian yang telah disampaikan dan difahamkan dengan jelas. Teknik syarahan juga tidak menggunakan kos yang banyak, jadi ia sesuai digunakan untuk kelompok yang ramai. Dan seterusnya ialah teknik lakon peranan. Sebab teknik ini dipilih kerana ia dapat membantu pelatih memahami kebolehan diri sendiri di samping menghayati harapan dan masalah orang lain. Contoh,
yang akan dihadapi pelatih, iaitu situasi semasa di tempat kerja, ialah menyelesaikan pelbagai aduan, misalkan dari pelanggan ataupun pekerja bawahan, dan mereka yang terlatih akan mencuba untuk menjadi pendengar yang baik dan berkomunikasi dengan baik, dan bagaimana hendak mereka mengendalikan masalah tersebut. Dan seterusnya, ia dapat memberi peluang kepada pelatih untuk melibatkan diri dalam kegiatan latihan yang hampir menyerupai kegiatan sebenar. Jadi, pelatih yang telah dilatih berpeluang untuk melakon peranan bagaimana untuk mereka menghadapi dan menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam organisasi. Ia dapat meningkatkan keyakinan diri apabila mereka berhadapan dengan situasi yang hampir menyerupai situasi yang sebenar lah. Dan yang seterusnya adalah kesan dari teknik ini dapat mempertingkatkan pemindahan latihan dari tempat kursus ke tempat kerja. Jadi impaknya adalah ianya sangat baiklah. Contoh lakon peranan ialah teknik menemu bual, mengenalikan mesyuarat, menyelesaikan aduan pelanggan dan hubungan antara ahli keluarga. Jadi ini sahaja, jelaslah dari saya tentang teknik-teknik latihan syarahan dan juga teknik lakon peranan. Seterusnya adalah bilangan pelatih yang akan mengikuti program kursus kepimpinan, iaitu seramai 15 orang, iaitu dari bahagian pentadbiran seramai 5 orang, bahagian kewangan seramai 5 orang dan bahagian sumber manusia juga seramai 5 orang. Jadi jumlah pelatih yang dipilih ada dari syarikat Proton Holdings Berhad untuk mengikuti program khusus kepimpinan ialah berjumlah 15 orang dan beserta dengan 5 orang AJK lagi yang akan mengendalikan acara program tersebut. 15 daripadanya adalah pengurus dari syarikat Proton Holdings Berhad. Tujuan organisasi memilih mereka untuk dijadikan pelatih kerana organisasi mahukan pengurus yang berjaya bukan sahaja dari ilmu pendidikan tetapi juga mahu meningkatkan lagi kemahiran kendiri untuk menjadi pemimpin yang berkeyakinan. Seterusnya adalah tempat latihan. Kami telah memilih tempat yang sesuai untuk kami lancarkan program khusus kepimpinan, iaitu bertempat di Dewan Seminar Hotel Royal Chulan Damansara di Mutiara Damansara, Petaling Jaya, Malaysia. Dan seterusnya adalah peralatan dan persediaan latihan. Antara peralatan dan persediaan latihan yang diperlukan semasa kursus program ini dijalankan ialah seperti kertas sijil, iaitu sebanyak 20 keping, iaitu 15 keping untuk pelatih yang hadir dan juga 5 keping lainnya untuk AJK yang terlibat. Seterusnya adalah tali teks nama. Setiap yang terlibat mendapatkan 1 keping tali teks nama, dan seterusnya adalah air mineral. Air mineral adalah wajib. Seterusnya adalah pen, buku nota untuk mencatat apa yang telah dipelajari, dan akhir sekali adalah sagu hati. Sagu hati adalah wajib untuk sebagai penghargaan kepada peserta ataupun pelatih yang telah hadir dalam program tersebut. Jadi ini sahaja daripada saya. Selamat sejahtera, nama saya Khalin Natalia Anak Ngelambung dan saya daripada Seksyen DSM 4D. Saya akan menerangkan slide selanjutnya, iaitu kursus latihan kepimpinan pekerja bagi syarikat Proton Holdings Berhad. Bagi slide yang selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai peralatan dan persediaan latihan. Antara peralatan dan persediaan latihan yang
perlu digunakan semasa program tersebut adalah seperti kertas sijil, tag tali nama, air mineral, pen, buku nota dan sagu hati. Kertas sijil mempunyai 20 keping. 15 keping akan diedarkan kepada pelatih yang terlibat dan 5 keping lagi akan diedarkan kepada AJK dan pengerusi yang terlibat. Seperti berikut tag tali nama, pen, buku nota dan sagu hati. Bagi air mineral pula adalah sebanyak 48 botol, iaitu 2 kotak. Bagi seterusnya adalah kos latihan, iaitu keseluruhan. Sijil adalah RM15 darab 20 pack, iaitu persamaannya adalah RM300. Bagi tag nama ahli adalah sebanyak RM3 dan iaitu adalah RM60, dan bagi sebatang pen adalah nilainya 80 sen, darab 30 adalah RM24, dan bagi buku, sebuah buku adalah RM5, darab 15 adalah RM75. Bagi air mineral 2 kotak, satu kotak mempunyai 24 botol dan satu kotak adalah RM18, darab 2 iaitu RM36. Bagi roti gardinya, satu bungkus adalah 90 sen, darab 20 adalah sebanyak RM18. Dan seterusnya, masih di kos latihan keseluruhan, bagi dewan yang disewa untuk sejam adalah berharga RM250, darab dengan 8 jam iaitu RM2,000. Bagi bas pergi dan pulang adalah sebanyak RM25. Jadi bagi sarapan kami menyediakan mihun, teh dan kari pap. Iaitu bagi sarapan total untuk semua orang adalah RM200. Dan bagi makanan tengah hari pula adalah ayam goreng, sayur, buah dan sirap. Total satu pack bagi seorang adalah RM10, darab 20 iaitu RM200 juga. Bagi makan malam, sate, cheese tart, sambal ayam, sayur dan fresh orange bagi seorang RM20. Dan keseluruhan bagi makan malam adalah RM400. Bagi senarai AJK pula adalah pengurusi kami, Profesor Dr. Muhammad Harith bin Nordin. Bidang tugas dia adalah bertanggungjawab menyediakan tugas-tugasan dan menyelia AJK. Bermaksud Harith adalah seorang pengurusi yang akan bertanggungjawab mengedarkan AJK tersebut. Dan bagi setiausaha adalah saya, Kali Natalia Anak Ngelambung. Saya akan menyediakan minit mesyuarat yang telah diputuskan oleh jawatan kuasa iaitu pengerusi, dan saya akan bertanggungjawab bagi pentadbiran dan perancangan program latihan yang akan dirancang. Dan bagi AJK penyampaian hadiah adalah Nur Akila bin Zaini. Nur Akila bin Zaini akan memberi hadiah majlis penutupan kepada pekerja yang dijemput ke program, iaitu pelatih-pelatih yang telah dilatih seramai 15 orang. Dan Nur Akila juga akan menyampaikan sagu hati kepada AJK yang terlibat. Bagi AJK, pengacara majlis adalah Nur Fatin Nadirah binti Paimin. Nur Fatin Nadira akan menyediakan teks ucapan bagi menyambut tetamu dan AJK dan penutupan majlis. Dan bagi AJK, makanan kami adalah Rebecca Road anak Winston. Beliau akan menyediakan makanan dan minuman bagi sarapan, makanan tengah hari dan makanan malam.
Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Fatin Nadira binti Paimin. Saya akan menerangkan serba sedikit mengenai kertas kerja yang telah kumpulan saya lakukan. Bagi pengesahan kertas kerja ini telah disediakan oleh Kelly Natalia Anak Ngelambung iaitu Setiausaha Program dan disemak oleh Muhammad Harid bin Nordin sebagai pengurusi program serta telah diluluskan oleh Puan Siti Khatijah binti Johari iaitu pensyarah bagi subjek latihan dan pembangunan. Okey. Syarikat kami telah mereka bentuk satu tag nama pelatih untuk diberi kepada pekerja yang terlibat supaya mereka menggunakan sepanjang program latihan kami dijalankan. Tag nama pelatih ini sangat penting bagi memudahkan kami mengenali antara satu sama lain dengan mudah. Ini adalah tag nama yang telah kami mereka bentuk. Kemudian kami juga telah mereka bentuk design pamphlet program latihan. Pamphlet ini akan diedarkan kepada pekerja yang terlibat. Seperti yang dilihat, pamphlet ini telah menyatakan tempat di mana program dijalankan iaitu Dewan Seminar Hotel Royal Chulan Damansara pada tarikh 1 Mac 2021 hari Isnin. Kemudahan yang telah kami sediakan sepanjang program latihan ini adalah kenderaan, makanan, sertifiket dan bimbingan latihan bersama motivator berpengalaman. Latihan yang dijalankan ini juga adalah percuma serta allowance akan diberikan kepada pekerja yang terlibat. Bagi pekerja yang mempunyai masalah atau sebarang pertanyaan, mereka boleh terus email kepada kami melalui email wecare@proton.com yang telah kami berikan pada pamphlet ini. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.